Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya, para Hazrin dan Nurul Ain Natasa akan membentangkan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Ini merupakan peta Kerajaan Sriwijaya. Okey, latar belakang Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang terulung di rantau Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya berpusat di daerah Palembang di Sumatera. Dipengaruhi oleh budaya India iaitu budaya agama Hindu dan agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya juga merupakan pusat terpenting bagi agama Buddha Mahayana. Raja-Raja Sriwijaya menguasai Kepulauan Melayu menerusi perdagangan dan penaklukan dari kurun ke-7 hingga kurun ke-9. Kerajaan Sriwijaya membantu menyebarkan kebudayaan Melayu ke seluruh Sumatera, Semenanjung Melayu dan Borneo Barat. Kerajaan Sriwijaya juga mempunyai kedudukan yang sangat strategik. Lokasi di Selat Melaka menjadikan tempat persembahan kapal semula jadi bagi saudagar-saudagar yang berdagang di antara India dan China. Manakala kedudukan di muara Sungai Musi membolehkannya mengumpulkan hasil dan barangan dagangan dari kawasan-kawasan pendalaman. Penduduk mahir dalam bidang pelayaran dan pembinaan kapal besar. Seterusnya saya bagi kepada para Hazrin. Ain dulu. Saya bagi kepada Ain Natasa. Okay, saya akan bentangkan pasal ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Salah satu kerajaan terbesar di Indonesia pada masa silam. Kerajaan Sriwijaya juga berkembang menjadi negara maritim yang menguasai lalu lintas, pelayaran dan perdagangan internasional selama berabad-abad dengan menguasai Selat Melaka, Selat Sunda dan Selat Jawa dan Laut Jawa. Sriwijaya kaya dengan kapur barus, cendana, gading gajah, buah-buahan, kipas, jula bedak dan wangi-wangian. Faktor-faktor Sriwijaya menjadikan kerajaan besar ialah menjalinkan hubungan perdagangan dengan India, Burma, Kemboja, Filipina, Persia dan Perak. Lokasi yang strategik kerana berada di laluan pelayaran dan perdagangan internasional. Memiliki angkatan laut yang kuat supaya dapat mengatasi gangguan ini. Laluan pelayaran. Keruntuhan kerajaan Funan di Vietnam menjadikan Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim menggantikan kerajaan Funan. Saya serahkan kepada Farah. Zaman kejatuhan Kerajaan Sriwijaya. Antara faktor politiknya ialah kemunculan kerajaan besar dan kuat yang membuatkan Sriwijaya semakin terdesak. Yang kedua, Sriwijaya seringkali mengalami kekalahan dalam peperangan merebut kuasa. Next, faktor ekonomi. Banyak pedagang-pedagang yang berpindah tempat berdagang kerana Sriwijaya tidak mampu menyediakan lapangan perdagang yang memberi kerugian besar bagi mereka. Next. Ini adalah antara peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang first tu Kedukan Bukit yang bertarikh 11 Parut terang bulan
Waisaka bersamaan 23 April 682 Masihi. Dia menggunakan bahasa Melayu kuno bertulisan Palava. Batu bersurat ni telah dijadikan batu keramat oleh penduduk di tepi sungai bagi mendapatkan kekuatan semasa mereka berlumba perahu dengan para pendayung dari kampung lain. Yang kedua ialah talam tua yang bertarikh 2 Kaitra tahun 606 bersamaan 23 Mac 684 Masihi. Dia menggunakan bahasa Melayu kuno yang bertulisan Palava. And talam tua ni dinilai sebagai ajaran bagi para pemimpin di Indonesia untuk menjaga bumi. Next. Wani next lagi. Yang ketiga, Telaga Batu. Telaga Batu ni bertarikh 605 Saka bersamaan 683 Masihi menggunakan bahasa Melayu kuno bertulisan Palava. Telaga Batu ni menceritakan tentang kisah sumpahan ke atas sesiapa yang mendahaka kepada Kedatuan Sriwijaya atau melanggar perintah Datu. And last, Kota Kapur yang bertarikh 608 Saka bersamaan 686 Masihi. Dia menggunakan bahasa Melayu kuno bertulisan Palava. And Kota Kapur ni secara ringkasnya kandungan batu bersurat yang berkisah tentang sumpahan Raja Sriwijaya terhadap kerajaan di Pulau Jawa sebelum Sriwijaya menyerang kerajaan tersebut. Itu je. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Aizat Fikri bin Muhammad Jad dan juga Muhammad Syamil akan membentangkan tentang kerajaan Gangga Negara. Next. Okey, pertama sekali saya akan menceritakan tentang
Gangga Negara. Gangga Negara dipercayai merupakan kerajaan Melayu Hindu yang lama hilang dan ada disebut di dalam sejarah Melayu yang kini merangkumi Beruas, Dinding dan Manjung pada masa kini yang terletak di negeri Perak, Malaysia. Kerajaan ini berpusat di Beruas dan ia runtuh selepas serangan oleh Raja Rajendra Chola dari Coromandel, India Selatan di antara tahun 1025 dan 1026. Pengasas kerajaan Gangga Negara ialah Raja Ganjil Sarjuna dari Kedah, dan ada juga pendapat lain mengatakan Raja Khmer dari Kemboja. Next. So mari kita kenali siapa itu Raja Rajendra Chola ni. So Rajendra Chola ni merupakan anak Raja-Raja Chola yang pertama. So Raja dinasti Chola Agung dari India Selatan. Dia menggantikan ayahandanya pada tahun 1014 Masihi sebagai Maharaja Chola. Semasa pemerintahannya, dia meluaskan pengaruh dia ke Empire Chola yang sememangnya luas sehingga tebing sungai Ganges di utara dan menyeberangi seluruh lautan. Jajahan Rajendra ni meliputi pesisiran Burma, Kepulauan Andaman dan Nicobar, Dashdwip, Maldives menewaskan Raja Sriwijaya, Sumatera, Java dan Kepulauan Pegu dengan armada kapalnya. Dia menewaskan Mahipala, dinasti Pala Raja kepada Bengal dan Bihar, dan untuk memperingati kemenangannya, dia telah membina ibu negara baru yang dikenali sebagai Ganggai-Konda Cholapuram. So seperti gambar raja di sebelah kanan ni, kita boleh lihat gambaran Raja Rajendra Chola. Next. Ni merupakan asal kerajaan Gangga Negara. So Gangga Negara ni di dalam bahasa Sanskrit berarti Bandar di Ganges. Nama yang dipetik dari Gangga Naga di barat laut India di mana penduduk Kemboja tinggal. So Kemboja ni merupakan puak Aryan Iran dalam keluarga di India Eropah. So pada asalnya tempatan di Pamir dan Badakhshan terkenal sebagai pedagang Hindu. Mereka membina koloni mereka di Asia Tenggara sekitar 2000 tahun yang lalu di lembah Mekong dan juga di kepulauan Melayu di Funan, Chela, Champa, Khmer, Angkor, Langkasuka dan juga lain-lain. Next. Ini merupakan sedikit tentang sejarah kerajaan Gangga Negara. So Kokonagara yang terletak di Avria Cherones, iaitu Semenanjung Emas, merujuk kepada tanah Melayu. Secara fonetiknya, sebutan Kokonagara seakan-akan menyamai sebutan Gangga Negara. Kokonagara terletak di tebing sungai Dinding. Menurut catatan Hikayat Merong Mahawangsa, Gangga Negara telah diasaskan oleh anak kanda Merong Mahawangsa yang bernama Raja Ganjil Sarjuna. Kerajaan ini terletak di kawasan Beruas, sekitar selatan Gunung Bubu, ke arah timur Bukit Segari dan di tepi Sungai Dendang. Seterusnya, kerajaan ini turut merangkumi kawasan Pangkalan Ipoh, Lembah Kinta, Pido, Tanjung Rambutan dan Sungai Siput. Empire Gangga Negara musnah ekoran serangan dan penjajahan dari Raja Rajendra Chola Deva dari Coromandel, India sekitar 1025 hingga 1026. Dipercayai bahawa Raja Gangga Negara iaitu Raja Gangga Shah Johan terkorban dalam peperangan tersebut. Next. Ini merupakan tentang perdagangan tentang kerajaan Gangga Negara. So pada zaman kemasyhuran dia pada abad ke-9, ianya merupakan hari kemasyhuran kerajaan Gangga Negara. Sejak abad ke-5 ini menyebabkan kerana sejak abad ke-5 lagi, kerajaan Gangga Negara sering dikunjungi oleh pedagang luar negara kerana kekayaan hasil bumi.
So pelabuhan Gangga Negara terletak di pusat-pusat seperti Bekalan, Bido, Sungai Siput, Tanjung Rambutan dan Lebah Kita. Barang-barang yang telah didagangkan di pelabuhan ialah seperti emas, biji timah, rempah-rempah, kayu, kayu barus dan damar. Next. Okey, ni merupakan antara barang-barang yang didagang pada zaman, pada kerajaan Gangga Negara. So kalau kita boleh lihat di belah kiri kita ada damar, di tengah ada emas dan di belah kiri kita ada kayu barus. Okey, bagi meneruskan pembentangan ini saya menyerahkan kepada Syamil. Okey. Artifak-artifak untuk artifak ketika zaman kerajaan Gangga Negara, jangan sebelum nak masuk artifak-artifaknya nak beri penjelasan tentang bezanya beruas dengan Gangga Negara. Okay. Poin pertama, penyelidik pertama mengenai kerajaan beruas dimulai oleh Kolonel James Lowe pada tahun 1842 dan 1859, satu abad. Penyelidik kedua adalah Claridge Mills. Mereka berdua ni menyelidik dan bersetuju bahawa kerajaan Gangga Negara wujud tetapi tidak tahu ke tapaknya. So nak bezakan ni, sebelum maksudnya kerajaan Gangga Negara dah ada tapi tak tahu, dan ada kerajaan baru di situ juga di tempat tu. So ada dua kerajaan yang maksudnya kerajaan Gangga Negara ni adalah kerajaan yang kuno lah. Okay. Poin yang keempat, penduduk kampung yang menjumpai artifak kuno yang menyatakan beruas merupakan titik mula penyebaran Islam di Semenanjung Malaysia. So artifak kuno yang dijumpai oleh penduduk kampung ada di Beruas, dan diselidik dan menyatakanlah bahawa Beruas adalah merupakan titik permulaan untuk penyebaran Islam. So, artifak tersebut dipamerkan di Museum Beruas. Dia ada di Beruas semenjak abad ke-5 dan ke-6. Artifak yang dipamerkan adalah meriam 128 kg, pedang, keris peti, ketulan timah, tembika dari kerajaan dinasti Ming dan pelbagai era di tempayan besar. Menurut artifak, dijangka bahawa Pangkalan Ipoh, Lembah Kita, Tanjung Rambutan, Bido dan Sungai Siput merupakan sebahagian daripada kerajaan Beruas. Sini nak katakan artifak kerajaan Gangga Negara dia berada di sekitar Beruas, dan Beruas tu adalah sebuah kerajaan juga. Tu yang complicated sikit. Okay. Kerajaan Gangga Negara dinamakan menjadi Beruas selepas Islam bertapak di sana. So kerajaan Gangga Negara tu diubah menjadi Beruas, sebab tempat tu bernama Beruas. Okey, seterusnya inilah artifaknya, pedang besi dan meriam 128 kg tu. Ni artifak yang berada di Kuala Lumpur. Patung-patung gangsa pada abad ke-8. Dia ada kaitan dengan Beruas, dengan kerajaan Gangga Negara. Dan beberapa batu nisan ditemui di daerah Beruas. Yang ini membuktikan kaitan sumber sejarah bahawa putera raja dari Aceh, Sumatera berehat di bawah pohon Beruas. Namanya Malik. Sejarah pasar ada menyebut mengenai Malik ul Salih yang merupakan raja Melayu Hindu tempat pertama
yang memeluk Islam pada tahun 1267. Kalau nak tahu, pokok beruas telah pupus, tetapi masih dapat dijumpai, dia hampir pupus, tapi dapat dijumpai di perkembangan perbumian di Pangkalan Baru dan Batang Kubu, ada di situ. Hampir pupus sekarang. Ini adalah rupa-rupa pokok beruas di belah kiri dan batu nisan Aceh di belah kanan. Ini perbezaan antara dua kerajaan. Dan menurut kerajaan lain menyatakan bahawa kerajaan Gangga Negara wujud tidak lewat dari abad kedua Masihi. Maksudnya ini kerajaan Gangga Negara adalah macam kerajaan kuno lah yang dah tua kat situ. Berdasarkan artifak purba yang ditemui dan pengailan cadang Sungai Perak, kerajaan Gangga Negara pernah berpusat di Pangkalan Ipoh, Lembah Kita, Tanjung Rebutan, Pido dan Sungai Siput, tempat-tempat itulah. Dan bawah tu boleh nampak dua perbezaan kerajaan. So kerajaan Gangga Negara abad ke-11 Masihi berhampiran di Sungai Dinding, meliputi kawasan beruas dan dinding di Perak. Dia berkawasan padi. Kalau kerajaan beruas pula abad ke-15, terletak di Sungai Dinding juga. Yang kalau kerajaan Gangga Negara di berhampiran. Dan kerajaan beruas berasal dari nama pokok beruas. Di kerajaan itu dinamakan berdasarkan pokok beruas di sana. Dan dia berkawasan di penanaman padi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang saya berada di Beruas Perak ya. Hari ini saya bawakan anda untuk melawat di mana ada satu kawasan ataupun satu tempat yang sangat menarik untuk dilawati di sekitar Beruas ini. Saya sekarang berada di Museum Beruas. Di sini terletaknya banyak artifak yang boleh kita dapati di sini untuk kita kenali apakah, dari manakah dan apakah yang ada di dalam bangunan ini. Jom kita tengok apa yang ada di dalam Museum Beruas ini. Kewujudan kerajaan Gangga Negara dan kemudiannya kerajaan Melayu Beruas tidak dapat dinafikan oleh penyelidik sejarah pada hari ini. Kedua-dua kerajaan tua yang dikatakan pernah bertapak di bumi Beruas bukanlah suatu kisah dongeng ataupun mitos semata-mata. Ini berikutan beberapa peninggalan kesan sejarah mengenainya yang masih wujud di beberapa kawasan di negeri Perak, khususnya Beruas. Penubuhan Museum Beruas ini bertujuan untuk mengumpul dan menyingkap kembali tentang sejarah keagungan kerajaan Gangga Negara dan Beruas, iaitu sebuah kerajaan Melayu tertua di pesisir pantai negeri Perak yang telah wujud seawal abad kedua hingga ke-15. Kehebatan kedua-dua kerajaan itu telah menarik perhatian beberapa orang pengkaji, dimulai dengan James Low pada tahun 1840-an. Beliau berpendapat kerajaan Beruas itu memang wujud, namun sukar untuk memastikan lokasi sebenarnya. Satu abad kemudian, pada tahun 1940, H.G. Quarles Wills melawat tempat yang sama dan bersependapat dengan James Low. Beliau juga kecewa kerana tiada bahan yang boleh membuktikan keagungan Beruas zaman silam. Misteri itu mungkin dapat dijawab andainya satu kerja cari gali yang menyeluruh dijalankan. Selepas beliau, Beruas tidak disebut-sebut lagi sehinggalah pada tahun 1986.
Isu lama Beruas muncul kembali berikutan dengan penemuan artifak-artifak dan disiarkan dalam akhbar tempatan. Artifak abad ke-5 dan ke-6 Masihi yang dijumpai di Beruas menunjukkan kewujudan kerajaan Gangga negara ini. Isu lama seperti lokasi sebenarnya kerajaan Gangga negara dan Beruas serta kehebatan kedua-dua kerajaan tersebut masih belum terjawab. Pada tahun 1986, timbul satu isu. Beruas dikatakan tempat pertama didatangi Islam di rantau ini. Isu ini timbul dari dakwaan masyarakat setempat yang mengatakan sebuah batu bersurat telah dijumpai di persekitaran Pekan Beruas. Minat terhadap kewujudan kerajaan Beruas terus hidup. Sekumpulan penyelidik dari Muzium Negara, Kerajaan Negeri Perak dan Universiti Kebangsaan Malaysia telah membuat kajian tentang kewujudan kerajaan Gangga negara. Muzium ini memaparkan segala maklumat yang dikumpul dan dikaji dalam bentuk bahan sebenar, peta-peta ilustrasi dan nota-nota mengenai kegemilangan kerajaan Beruas. Okey, saya baru saja selesai mengunjungi Muzium Beruas ini. Sangat menarik untuk dilewati apa yang ada di dalam muzium ini. Terdapat banyak artifak-artifak purba yang ditemui dan dipertontonkan atau diletakkan di dalam muzium ini. Jadi apa tunggu lagi, datanglah ke Muzium Beruas ini untuk melihat apa yang ada di sini. Okey, kita jumpa lagi di lain masa, di lain episod. Jumpa lagi.